Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Allah yang bersifat dengan Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, kita mendapat kurnia daripada Allah, rahmatnya, pertolongannya, keizinannya, hidayahnya untuk sambung majlis ta'lim kita, iaitu kita daripada buku kita Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita sampai pada muka surat 571. Betul je? Saya bercita-cita nak habis juga tajuk ni, pakcik, 3 muka surat. Dan tajuk kita pun ni tak panjang dah, pakcik. Masa boleh habis lantau ni. Ambil perasan iaitu kita masuk tajuk yang ke-75. Kita bahas sampai dah 75 tajuk, iaitu Ahlus Sunnah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tajuk yang kita baca ini ada kena-mengena dengan dua tajuk yang dah lepas, dan dia bertali mali panjang dengan tajuk yang akan kita jumpa selepas daripada ini, iaitu Ahlus Sunnah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Satu, saya katakan bahawa kita berbeza dengan golongan Khawarij. Ahlus Sunnah berbeza dengan Khawarij. Beza di mana? Di antara perbezaan kita dengan Khawarijnya ialah, Khawarij dia seolah-olah, Pakcik Din, dia meletakkan suatu garis wujudnya permusuhan antara rakyat dengan pemimpin. Dia wujudkan, dia bagi yang tu wujud dulu, seolah-olah ada siapa saja nak jadi pemimpin, mesti kita sebagai rakyat bawa perwatakan khilaf. Kita kena khilaf dengan mereka, kita kena berselisih. Ahlus Sunnah tak. Ahlus Sunnah dia tidak keluar daripada mentaati pemimpin. Seperti tajuk yang kita dah baca sebelum ini, Ahlus Sunnah juga golongannya banyak memberi nasihat dan pandangan kepada pemimpin. Maka tidak ada sebenarnya wajah permusuhan antara pemimpin dengan rakyat. Tidak ada. Yang adanya ialah yang tidak sempurna itu disempurnakan, yang kurang itu ditambah bagi elok, yang salah itu diperbetulkan. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim, kerana mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala adalah wajib. Pemimpin kita kata sebagai ulil amri, atau kita kata umara, dia yang memberi urus takbir kepada hidup kita secara besar. Jasa dia kita ingat, amanah dia pun kita tahu, berat atau ringan, sehingga Nabi sebut tentang 7 golongan manusia akan mendapat lindungan pada hari tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah. Maka Nabi letak 7 golongan itu, nombor 1 pemimpin yang adil. Kenapa ulama mula bahas? Kerana susah nak jadi pemimpin yang adil. Susah. Pemimpin itu senang,
tapi nak pertahankan sifat adil tu adalah susah. Kerana biasanya kalau orang tu jadi umara, dia nampak tashrif ma'al umara. Apa itu? Kemuliaan. Dia tidak nampak taklif ma'al umara, iaitu tanggungjawab. Dia tak nampak. So bila dia tengok title sebagai orang besar-besar, mula-mula sekali dia nampak apa? Pejabat, office, allowance, gaji, kemewahan-kemewahan. Apa yang dia nampak? Tashrif, kemuliaan yang dia dapat dalam dunia. Dia terlupa taklif yang Tuhan akan tanya dia di hari akhirat. Kita taat dia, kita tahu kerja dia susah, kita tahu macam mana Tuhan bagi amanah pada dia, kita tidak membebankan dia. Semua arahan dia kita taat. Diri dia itu ada buat satu dua kezaliman, itu dia punya hal. Tetapi mana-mana arahan dia, penulis kata yang berbau maksiat kepada Allah dan Rasul, kita wajib engkar, kita tak boleh taat, bahkan kita kena bagi pandangan lain pada dia. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di kalangan kalian. Ini daripada An-Nisa 59. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'rufi. Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terhadap maksiat pada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Ini juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Umar. Nabi kita wajib atas seorang Muslim untuk dengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang dia cintai atau ia benci, kecuali jika dia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Baik, ikhwatul iman, a'azakumullah. Di sini ulama kita ada di sisi para ulama yang membahas tajuk ni ada macam dua sedikit pandangan. Satu, tidak dapat dinafikan, ada para ulama, kalau antum tengok tajuk dia di atas tadi tu, yang tengah tadi, dia kata kerana mentaati mereka termasuk dalam ketaatan pada Allah satu. Lepas tu dia sambung, dan ketaatan kepada Allah adalah wajib. Nada penulis bawa ni, nada saya tidak tahu, saya kata di atas nada dia, seolah-olah penulis ni dia cenderung pada satu pandangan yang dibahas oleh para ulama, iaitu mereka meletakkan bab taat kepada pemimpin ini di bawah bab akidah. Artinya kita dengan pemimpin ini tak boleh khilaf langsung. Macam mana dia memerintah, macam mana dia memimpin, ke atas kita wajib dengar dan taat. Kalau kita khilaf sikit dengan dia, kita dianggap keluar daripada prinsip Ahlus Sunnah. Kita jadi Khawarij. Dan hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis yang penulis bawa pada kita pada muka surat 569 tu, bagaimana muka surat ini apa? 568 itu, pemimpin itu macam mana sekalipun kita kena taat pada dia. Termasuk hadis yang terakhir kita tinggal muka surat 570 tu, macam mana keadaan dia sekalipun kita mesti sabar. So tak ada istilah kita apa satu pandangan yang pertama ni, macam kita di Malaysia kan pilihan raya ni, mereka kata tidak syar'i.
Siapa jadi pemimpin kita kena taat. Tidak dinafikan pandangan itu wujud sejak silam, zaman bersilam-silam dulu. Zaman mutaqaddimin pun ada pandangan lagu ni, kita tak boleh langsung cakap apa-apa pasal pemimpin. Termasuk kalau dia buat salah, kita kena hantar satu wakil pergi jumpa dia. Kita tak boleh banyak-banyak cakap. Cara ni kita ada Facebook lah, macam-macam face duk ada. Kita duk pergi cakap dalam tu, langsung tidak boleh, hukum dia haram. Kalau kita buat juga, kita dianggap maksiat pada Allah. So dia meletakkan taat pemimpin dalam bab akidah. Taat pemimpin dengan taat Allah satu. Ini satu pandangan. Dan pandangan ini pun dipakai oleh banyak golongan dalam dunia hari ini. Itu satu. Yang kedua, pandangan yang kedua, dia melihat kepada ayat yang kita baca ini daripada An-Nisa 59. Juga dijadikan sebagai suatu sumber pandang. Allah kata taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bila kata ulil amri, Tuhan tak sebut taat. Dia kata wa ulil amri. Dia tak bubuh wa ati'u, dia hazaf. Maka pandangan itu menyatakan bahawa ketaatan kepada pemimpin adalah ketaatan bersyarat. Adapun taat kepada Allah tidak ada syarat. Tidak ada syarat, tak boleh nak bincang satu benda Tuhan buat dalam hukum Tuhan ni, satu benda kita tidak boleh nak buat satu perbincangan. Boleh tak kita buat satu solusi lain pada Tuhan? Tak boleh. Tidak boleh, sekali-kali tidak boleh. Tetapi bila datang kepada Rasul pun Allah kata ati'u Rasul. Begitu juga. Tapi wa ulil amri, kerana bersifat dengan maksum, menerima Alkitab, mendapat risalah dan nubuah hanya para Rasul. Maka mereka sajalah bercakap tanpa hawa nafsu, memerintah tanpa hawa nafsu. Lain daripada mereka, Allah kata dan wa ulil amri. Tidak ada perkataan ati'u dah. Ini menunjukkan bersyarat. Bersyarat secara zahir dan batin. Maka pandangan kedua, mereka meletak ketaatan kita kepada pemimpin bukan duduk dalam bab akidah. Dia hanya duduk dalam bab muamalat. Kita punya transaksi dengan pemimpin. Cara kita bermujamalah dengan dia. Cara dia buat kebajikan pada kita, kita respon balik. Kita hormat dia, dia respon balik. Dia bukan bab akidah. Kita boleh tegur dia, dia boleh tegur kita. Namun hadis yang kita baca pada muka surat 568 itu hadis menentukan kepada kita adab kita nak tegur orang besar-besar. Itu saja. Tapi tak salah. Kita tak mau dengar cakap dia, kita tak mau ini dengan dia, tidak salah. Tapi jangan sampai kita keluar daripada peradaban dia, iaitu kita langsung tidak memberi penghormatan di atas title dia sebagai umara, pemimpin yang sah. Maka mereka keluarkan tajuk taat pada pemimpin daripada tajuk akidah. Dia bukan dalam bab. Kalau dia duduk dalam bab akidah, mereka kata dia akan jadi macam sembahyang, macam puasa. Dia akan jadi satu label dalil-dalil itu semua. Maka mereka kata itu kurang tepat. Sampai hari inilah ikhwan, bab ini menjadi bab yang dilihat daripada dua sudut itu. Jadi terpulanglah kepada antum bila lihat bab ni nak tengok daripada kacamata apa. Kebanyakan Khawarij dia lihat daripada pandangan yang pertama. Dia lihat daripada sudut akidah. Kita dengan pemimpin ni satu bab akidah. Kalau kita tak, kita komen pemimpin boleh rosak akidah kita. Maka saya lebih berselera, lebih bersetuju dengan pandangan yang kedua. Dia bukan bab akidah pun. Dia hanya bab, dia siasah. How to manage the country. How to manage. Siasah politik bermakna how to manage. So ada orang bijak, Quran kata kena ada apa? Sifat qawiyul amin. Orang yang nak memimpin ni kena ada sifat amanah dan kemampuan. Intelektual dia kena okey, kemampuan dia kena okey, dia punya knowledge dalam politik itu kena okey, pengalaman dia, kebijaksanaan dia, tajribah dia dalam siasah itu kena mantap. So dia ada orang yang bersifat dengan amin dan
qawi. Dia orang yang mampu dan dia orang yang amanah. Bukan amanah tu maksud saya parti, tidak. Dia tu amanah. Jangan silapkan saya ya. Ya. Baik. Apabila mereka memerintahkan perbuatan maksiat, saat itulah kita dilarang untuk mentaatinya, namun tetap wajib atas dalam kebenaran yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi ta'ala was-sam'i wa ta'ah. Wa in amara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Ini dalam riwayat Ahmad dan lain-lain. Aku wasiatkan pada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Tetaplah mendengar dan mentaati walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyah. Ini Nabi cerita panjang ni dalam hadis Irbad ibn Sariyah. Nabi kata, aku pesan pada kamu takwa pada Allah, dengarlah dan taatlah. Walaupun wa in amara alaikum, pemimpin kamu itu abdun habasyiyun. Ya, antum boleh bayang tu, Nabi sebut abdun habasyiyun, hadis ni keluar di Madinah. Di depan Nabi ni bangsa Quraisy, bangsa mempunyai harakat yang tinggi mulia. Tiba-tiba Nabi kata satu abdun, kedua habasyiyun. Dia hamba, kedua orang kulit hitam Habsyi. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang apa? Yang besar ni, agak-agak depa dengar cakap ni lagu mana dia melilau kepala otak depa. Biar betul Muhammad. Dengan sifat kedaerahan, perkauman, kapilah, kebangsaan mereka, asabiyah mereka. Tiba-tiba kan depa minta kepada Nabi nak ukuh di mana? Dia pun minta Nabi nak ukur di Mina. Kan? Kenapa? Kerana semua ni geng-geng yang geng-geng campur-campur ni duk ada di Arafah. Dia kata boleh kita ukur di Mina. Maka Nabi terus, Nabi kata apa dia? Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji Arafah. Hang tak pergi Arafah, hang tak ada haji. Masa tu Nabi dah sebut benda ni, kalau kamu bangsa mulia dipimpin oleh hamba Habsyi. Saya fikir dia dengar, dia melengur betul. Kulit hitam mana nak memerintah? Kalau kulit hitam macam ramah bolehlah faham lagi. It's okay lah. Kan? Tuan Guru pun bukan cerah sangat kan. Tapi kulit hitam nak memerintah dunia Arab. Lepas tu Habsyi lagi. Kalau Badawi pun dah dapat allergic, ni Habsyi ni bangsa hamba, berjalan tak pakai kasut. Macam mana ni? Tetapi Nabi telah ajak kepada mereka, kalau mereka pimpin kamu dengan kitab Allah dan sunnah aku, alaikum as-sam'a wa ta'ah. Kamu kena dengar dan kamu kena taat. Antum nampak hadis ni bagaimana mengikis perasaan asabiyah, kapilah, kedaerahan, kebangsaan. Buang habis dengan sunnah Muhammad ni. Ahlu sunnah memandang bahawa maksiat kepada seorang amir, pemimpin yang muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sabda Nabi, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah. Barang siapa taat pada aku bererti dia telah taat kepada Allah. Barang siapa durhaka pada aku bererti dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim, maka dia taat pada aku. Barang siapa yang maksiat pada amirku, dia maksiat kepada Allah. Ikhwan, hadis ni juga dipakai oleh golongan yang berpandangan pertama wajib taat pada pemimpin. Sebab dia kata dalam hadis Nabi kaitkan, siapa taat pada Allah, siapa taat pada aku, taat pada Allah. Siapa maksiat pada aku, dia maksiat Allah. Siapa taat kepada amir, pemimpin, dia taat pada aku. Siapa derhaka pada amir, dia derhaka pada aku. So Nabi sebut siapa yang derhaka kepada pemimpin, dia derhaka pada Nabi.
Maka tak boleh, apa sekalipun kita tak boleh lawan pemimpin, apatah lagi menjatuhkan dia. Tak boleh. Maknanya dalam konteks pilihan raya kita ni, baru ni kerajaan PH memerintah, lepas tu jatuh. Maka siapa bagi jatuh kerajaan tu berdosa. Kalau ikut pandangan pertama, berdosa. Pasal kerajaan tu tengah duk elok, baru 2 tahun berapa bulan je. Kan? Tiba-tiba ditebuk kiri kanan depan belakang atas bawah. Ini macam pasal lah ni. Personal opinion. Agree lah, tak agree tak payah agree lah. Tuan guru mesti tak agree punya. dia RPN, saya PH. Kan? Tetapi beranikah kita kata siapa yang menumbangkan kerajaan baru ni dia telah maksiat pada Allah dan Rasul? Siapa berani kata demikian? Tak ada. Maknanya secara tidak langsung hadis ini tentu ada makna lain. Kenapa Nabi kata siapa taat pada aku dia taat pada Allah? Ini salah satu daripadanya kita kata idhafah untuk ta'zim, memberi penghormatan kepada kerasulan, memuliakan sifat rasul. Tidak letak syakwa sangka, tak belah bagi, tak prasangka kepada kerasulan Muhammad. Kalau kita mula duk bantah Nabi, nanti apa wahyu turun tu kita nak amal ni? Maka kita kata Muhammad Rasulullah. Ini nama dia idhafah. Idhafah li ta'zim. Disandarkan kalimah Rasul kepada Allah. Untuk apa? Bagi kemuliaan. Rasul itu ada nilai mulia. Bila Nabi hantar satu amir pergi kutip zakat, pergi urus satu karya, Nabi pesan, ini orang yang aku lantik, bagi kerjasama pada dia. Apa yang dia cakap, semuanya apa yang aku suruh cakap. Jadi kalau hampa lawan dia, samalah macam lawan aku. Bukan Nabi nak kata lawan amir tu lawan dia, tapi ini suatu ta'zim, berilah penghormatan kerjasama pada dia. Bukannya bermakna sampai kita tak boleh bagi pandangan yang lain. Nanti masalah dunia kita. Kerana itu sampai hari ini tetap ada orang ditanya pada dia, pilihan raya kami nak pangkah siapa? Dia kata, asal-asal siapa dalam Malaysia ni memerintah? Balik pada Parti Purba. Asal 60 berapa tahun. Habis-habis merdeka, mereka perintah sampai 60, ya saya rasa 60 tahun, 61 tahun. Lama. Maka siapa yang menggulingkan parti lama ni dia berdosa. Dia berdosa. Sebab kena pilih depa. Depa jahat ke, depa kuda kayu ke, depa kuda kepang ke, kena pilih. Sebab dia faham hadis ni arah tu. Maka pasal itu dia tak bagi parti lain bertanding, salah. Ya, sebab itu dia tidak iktiraf demokrasi. Sebab demokrasi membenarkan guling pemimpin. Hadis ni tak benar. So kita kena balik kepada sistem khalifah. So hapuskan demokrasi, wujudkan sistem khalifah. Ini yang mereka pejuang. Hizbut Tahrir ni semua duk pejuang ni lah. Kerana dia faham begitu hadis-hadis ni dalam sudut akidah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, termasuk yang dekat dengan kita Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, mereka tak faham demikian. Mereka bagi pandangan lain. Pandangan seperti yang saya kata kedua tadi. Tidak. Ketaatan pada pemimpin bukan duk bab akidah. Dia adalah bab kita beri amanah satu orang untuk urus satu benda. So kita yang kacau lah kerja dia yang kita percaya. So kita yang angkat dia untuk buat kerja dalam beberapa tempoh tu. So kita tahu dia nak buat apa dalam tempoh tu, jangan kacau dia tu saja. Tapi kalau dia tersilap, pasal apa kita tak boleh betulkan balik? Silakan betulkanlah dia. Mereka faham demikian. Pasal itu ada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang menjadi suatu kontroversi sampai hari ini. Hatta orang sunnah pun tak boleh terima. Dia bahas perkataan Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya seorang kafir yang adil lebih baik daripada seorang Muslim yang zalim. Berada di bawah pemerintahan seorang kafir yang adil lebih baik daripada seorang Muslim yang zalim. Kata-kata ni menimbulkan, kenapa Syekhul Islam boleh cakap lagu ni sedangkan ada hadis ni? Seolah-olah duduk bawah orang kafir tu bagus. Sedangkan ayat Quran kata jangan. Kan? La tattakhizu min dunillahi awliya'akum
Jangan ambil orang-orang kapiak ni sebagai wali kamu, pemimpin kamu. Lepas tu ulama bahas balik, apa hukum kita ambil orang bukan Islam jadi pemimpin? Dalam kitab lama-lama dikatakan tak boleh. Tapi dalam konteks negara Malaysia, sat boleh, sat tak boleh. Lepas tu tak boleh pula, lepas tu boleh pula, lepas tu hari ni tak boleh pula. Kita punya macam cheat small. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ikut selera lah pakcik. Tapi kenapa Syekhul Islam kata lagu tu? Dia kata itu dalam konteks hak hidup. Dia melihat kepimpinan itu, siasah itu bukan dalam bumbung akidah. Dia dalam bumbung how you manage your country. Macam mana awak nak bagi keadilan kepada rakyat. Ada seorang bukan Islam, dia pakar dan dia tidak khianat dengan mana-mana orang. Dia pimpin dengan betul, dia bagi semua hak. Kata Syekhul Islam, kalau hak untuk hidup ni, nak makan, nak minum, nak bekerja, mencari nafkah, tentulah kau ni lebih baik daripada satu orang Islam tapi tak bagi hak ke orang. Maka kata-kata itu dibincang dan Syekhul Islam dihentam dengan hentaman yang bertubi-tubi. Maka di atas siasah itu, saya fikir perkataan dia itu relevan. Lepas tu seketika itu perkataan tu dibawa dalam kita punya politik kan. Maksud kita pun jadi pro dan kontra. Dan sebagai orang kata, saya ikut sunnah, saya banyak baca buku Syekhul Islam, tapi dalam bab ni saya tak bersetuju dengan dia, saya nampak dia ni macam ada aliran Khawarij. Dia pun kata demikian. Sebenarnya mereka tidak faham apa yang Syekhul Islam sebut. Orang kata pada Syekhul Islam, apa hukum satu orang semayang, dia baca usalli. Dia baca usalli. Lepas tu dia kata usalli tu wajib. Lepas tu dia kata, siapa semayang tak ada usalli, kawan ni tak semayang. Lepas tu orang kata kat dia, hang tak tahu ke usalli ni tak ada pun dalam hadis. Dia kata, apa aku peduli? Dah aku kata wajib, jadi agama. Orang tanya kat Syekhul Islam, apa pandangan dia tentang orang ni? Dia kata orang ni boleh jadi kafir. Sebab apa? Pertama, dia mengangkat usalli jadi wajib. Lepas tu dia pula mengkafirkan orang. Lepas tu dia pula tak peduli dengan dalil. Lepas tu sampai orang kata, hang tahu tak Nabi tak ni? Dia kata, aku peduli apa kat Nabi-Nabi semua? Dia jawab dalam konteks tu. Geng yang tak suka kat dia kata, tengok Syekhul Islam, orang tak baca usalli pun kata kafir. See? Tengok. Simple kan? Benda tu betul tak betul? Benda tu betul, tapi cara awak tengok macam mana konteks soalan tu. Orang tanya kita, sahabat, apa hukum orang isap rokok? Pertama dia kata isap rokok wajib. Lepas tu dia kata, siapa yang tak isap rokok, ni semua orang tak ada otak, tak berakal punya orang ni. Dia pun telah pun menyia-nyiakan hidup yang Tuhan kata, tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Dia kata lagu tu. Lepas tu kita kata kat dia, sahabat, hak enta cakap ni tak ada langsung dalil. Aku peduli apa dalil? Apanya aku kata wajib, mesti jadi agama. Orang tanya kat kita, apa pandangan Tuhan tentang orang cakap lagu ni? Kita nak kata apa? Kita nak kata dia fasik? Kita nak kata dia apa? Kalau konteks dia cakap lagu tu, kita kata hati-hati, cakap lagu tu boleh jadi kafir. Tengok. Mai kaki snap ni. Dia kata, tengok, dia tu tanya kat dia apa hukum isap rokok. Dia kata, siapa? Tengok, dia kata orang isap rokok kafir. See? Macam mana kita nak, apa panggil apa? Cut ke cutting? Simple saja. So, tak bersetuju dengan Ibn Taymiyah. Tengok, kerja Ibn Taymiyah ni tak ada. Kerja dia apa dia? Bid'ah orang, kafir orang, apa lagi? Murtadkan orang, bunuh orang. See? Bagaimana cara awak lihat tulisan orang dan awak menilai, mesti dengan dalam konteks yang betul. Maka betul lah dia kata duduk di bawah seorang kafir, tapi dia adil, dia bagi hak hidup. Berapa banyak saudara-saudara kita yang duduk di UK, yang duduk di New Zealand, duduk di belah negara Australia ni, mereka rasa more better daripada duduk negara. Kadang-kadang mereka kata, duduk sana okey sikit kot daripada Malaysia, bebas kita boleh cakap apa saja. Kita kata, tengok, kacang lupa kulit. Apa lagi?
Orang tua-tua kata hujan negeri orang apa? Hujan batu negeri kita, hujan mah negeri orang. Ada pun lebih baik negeri kita, dia pun duk puji. Dia cakap dalam konteks kebebasan. Itu konteks dia cakap, kebebasan. Bukan tak ada siapa duk negara luar dia akan kata negara luar lebih baik pada tanah yang ada, tak ada ah. Hatta orang mana duk negeri kita pun, macam mana Malaysia? Tengok. Jangan buat kat Agus lagu tu. Betul Agus? Atau duduk di tempat orang, ya. Pasal itu akhir sekali Damak balik ke Pahang. Betul? Damak balik. Mersing Pahang. Dia balik ke Pahang Rompin. Walaupun Pak Malau sudahlah Damak, aku bagi anak aku dekat hang. Anak dia nama apa? Siti ya? Mersing. Sudahlah Damak. Apa dia kata? Saya ingat orang buat saya sampai mati. Yang tu baru hero. Ini hero semua. Hero, kau tu pujuk layu. Ini Damak hero. Bawa dengan sampan-sampan. Habis berbalik. Apa harta dia semua diangkut pulang sampai. Balik habis. Baru Pak Malau putih mata. Semua orang tahu. Tapi kadang-kadang orang kata, Alhamdulillah lah kami duduk Malaysia ni lebih baik pada negara kami. Dalam konteks apa? Dalam konteks dia cari pekerjaan, dia hidup, itu konteks dia. Maka begitulah keadaan manusia ni. Imam Qadi Ali bin Muhammad bin Abil Aiz Ad-Damshiqi rahimahullahu ta'ala, terkenal dengan nama Ibnu Abil Aiz, wafat pada tahun 792 Hijrah. Dia kata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam maksiat. Adapun mereka berbuat zalim kerana kalau keluar dari ketaatan pada mereka, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim. Kerana kalau kita keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerosakan yang melipat ganda dibanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tak akan menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebab kerosakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada perbuatan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampun, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apa sahajanya menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan. Juga Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaklah mereka meninggalkan kezaliman itu juga. Ini juga ikhwan, kita kena tahu konteks yang disebut oleh Ibnu Abil Aiz Ad-Damshiqi. Konteks dia pada konteks dia, zaman dia, kalau kita lawan raja-raja zaman hari itu, dia punya kegilaan bertindak tu luar biasa. Itu konteks soalan dia. Jadi time tu, apa yang patut kita buat? Sabar je lah. Pasal tu rata-rata para ulama' jawab lagu tu sesuai dengan masa dan zaman. Bukannya mereka nak kata taat kepada pemimpin itu mutlak, tidak. Zaman itu, bukan kata kita lawan dia, kita bagi nasihat ke dia sikit pun, kita seolah-olah pergi cucuk sarang tebuan keluar macam cara kita.
Macam mana ulama banyak diseksa, banyak dibuat itu kan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kan, ketika dia bagi nasihat kepada kerajaan Tartar, masuk bagi nasihat, dia pakai jubah putih. Sebelum bagi nasihat, raja panggil dia, dengar dia komen macam-macam. Dia pergi, raja buat majlis, panggil dia dan panggil semualah yang terkenal-terkenal kan, buat makan. Masa makan tu, dia sila makan, semua orang makan. Syekhul Islam tak makan. Dia sengak, dia buat perangai. Raja tanya, pasal apa hang tak makan? Dia kata, bagaimana aku nak makan, hang jamu aku dengan duit rakyat, bukan duit hang. Sedangkan rakyat ni dalam susah. Kalau hang pakai duit hang buat jamuan, aku makan. Tu pun aku fikir 2 kali. Kerana daripada hang jamu orang macam kami, lebih baik ambil duit hang bantu rakyat yang susah. Raja tak kata apa kat dia. Habis makan, bersidang. Banyak ulama-ulama ada. Raja tunjuk ke dia, apa hang nak kata kat aku? Dia kata, bapa hang lebih baik sikit daripada hang. Ni main bapak-bapak ni leceh. Ada cari pasal ni kepala pak kau, ni kepala pak aku. Oh, kau pijak kepala bapak aku tak kata apa. Aku keh kepala pak kau nak pukul aku. Dia kata, bapak kau jahat, tapi sekurang-kurang dia baik sikit daripada engkau. Bila dia kata lagu tu kat raja, dia suruh raja bertakwa pada Allah. Ulama-ulama yang duduk di situ tu, mereka injak 2 tapak di belakang dan mereka tarik jubah mereka. Tarik jubah mereka naik atas. Kan Ibn Taymiyah tengok kelakuan mereka ni pasal apa lagu tu. Tapi hari tu angin raja baik kot. Raja lepas dia, tak buat apa. Syekhul Islam tanya ke mereka pasal apa yang angkat jubah. Kata mereka, kami takut darah kau kena jubah kami yang baru putih ni. Ibn Taymiyah bila keluar daripada majlis, kan, dia memberi wa'iz, ceramah daripada orang, kuliah dia. Dia kata, kalau kita jadi ulama, jadilah ulama yang membawa agama sungguh, jangan jadi ulama jaga jubah. Jangan jadi ulama jaga jubah putih, takut darah saudara dia yang cakap benar kena ke dia. Seolah jubah tu tak boleh cuci. Dia kata jubah boleh cuci, tapi dosa hampa sebagai ulama belum tentu boleh dicuci, kerana melibatkan rakyatnya umum. Ya subhanallah pakcik. Bilalah kita nak dapat lagu ni pakcik. Ada video-video dibawa main pada kita. Ada bisa jumpa tak video? Apa saya nak kata, kerajaan Abdul Hamid kot. Abdul Hamid ke? Yang kawan tu main jumpa dia, kata ada hutang tu. Yang mimpi Rasulullah tu. Ada tengok video. Kita mimpi. Baguslah, bukan tak bagus. Tapi yang tu peribadi sangat. Bukan Rasulullah mai tolong umat, mai tolong dia. Abang kata semalam dia tak selawat. Dia tu pun ambil duit meh bagi pada kawan tu, kalau tu berbayar hutang. Alamak, nasi lemak. Tapi Ustaz Nan bagi kita nasi berani, bukan nasi lemak. Terima kasih Ustaz Nan. Allah. Kita kata Allahumma at'iman at'amana wasqiman saqana. Jazakallahu khairan. Ustaz Nan duduk ada di Lumut, bercuti. Nanti balik Lumut tu jangan balik lah, tinggal lah Lumut tu. Sana balik sudah lah. Lumut tu tinggal di sana. Balik elok-elok. Saya satu malam saya musafir dengan Ustaz Nan. Saya musafir dengan dia. Dia malam tidur. Itu saya terjaga. Saya dengar suara macam orang menangis. Masa saya jaga tu, kerana saya tidur di bawah cahaya lampu luar masuk, benda yang saya tak fikir apa, melainkan saya fikir apa dah pakcik, jaga tengah malam gelap, dengar suara macam gitu. Pakcik fikir apa baca Rashid? Saya tarik selimut, saya duduk baca Allah la ilaha illallah, mai kacau aku pula. Saya duduk ingat gangguan. Saya bangkit.
Saya bangkit. Lepas kita Al-Fadil, tak boleh tunjuk takut depan orang. Belakang tak apa. Saya bangkit, saya duduk, saya tengok dalam kesuraman malam tu, dia sedang menadah tangan pada Tuhan, menangis terisak-isak, minta Allah ampun dosa dia, mak bapak dia. Ya subhanallah. Saya fikir orang-orang macam ni, ikhwan, susah nak cari. Dia perbuat apa dia bercakap. Ada satu sahabat kena batu karang. Batu karang, nak berkeluar batu karang. Betul, nak jumpa doktor, nak pergi cek, doktor minta 1,000 treatment tu. Tu Ustaz Nan tanya kat dia, pasal apa tak buat? Dia kata, saya 200 ada. 200 ada. Ustaz Nan, dia boleh pergi cari juga sampai 1,000 bagi ke orang ni, suruh pergi buat juga. Kerana kalau hang sakit, satu keluarga hang akan susah. Hang, anak hang, bini hang akan susah. Bukan hang seorang. Dia kata, hang fikir benda tu. Bagi 1,000 juga. Ya subhanallah. Dahsyat. Orang macam ni, orang yang Allahu Akbar. Dari segi qualification dia mengaji di mana, ikhwan? Dia bukan macam saya. Saya lah tak ada qualify. Dia mengaji di apa? Tempat Tok Guru Nek Aziz tu dipanggil apa? Bukan. India tu. Apa bandi? Diobandi. Baru ni dia ceritakan macam mana dia dapat sunnah. Lepas kawan tu tegur dia hijrahkan diri dia. Pergi belajar bahasa Arab di sana. Lepas tu dia balik ke Malaysia, tempat kita, dia masih lagi jumpa Ustaz Wan Nordin, berbincang lagi nahwu saraf. Ya subhanallah. Dia ada qualify. Yang tak ada qualify ni mangkuk dia. Itu pun saya kata orang macam saya ni, sebanyak saya kenal dengan Ustaz Allah, dia berani perkenal saya ke orang. Wahai dia tahulah saya punya pendidikan. Dia ajak saya matan jurmiah macam mana dia duduk hempuk kitab kat kepala saya. Dia kata, aku ingat rebau tu benak hang benak lagi, dia kata saya. Apa dia kata, sampai huruf jar pun tak boleh hafal. Saya kata, this is new knowledge to me. New knowledge to me. Payah saya kata. Saya bagi kat dia kitab Jawi, dia pula tak boleh baca. Saya kata lagu ni punya benak pun tak ada. Dia tak boleh Jawi. Saya boleh Jawi. Dia tak boleh Jawi. Saya bukan kata boleh Jawi, masuk Jawi. Kan? Lagi berani. Bila saya pergi Kuala Lumpur, dulu-dulu awal-awal pergi dengan dia, bila dia ada kuliah, dia akan suruh saya cakap dulu. Dengan beraninya. Saya kata, tak takut apa? Dia kata, aku nak takut apa? Kenapa? Kerana kita manusia ni, dia kata, kita nilai apa yang orang cakap. Bukan kita nilai orang tu. Inilah kelebihan agama. Dia bagi tahu satu cerita, dan saya balik, saya buat kajian saya. Betul ikhwan? Diceritakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Antu tengok, kita sebut Khawarij. Betul? Siapa tak kenal Khawarij? Murji'ah. Betul? Baik. Kenapa, yang dia kata dengan saya, soalan dia, kenapa buku-buku Khawarij sampai lah ada? Dulu kita dapati kerajaan Baghdad ditawan oleh kerajaan Mu'tazilah. Betul? Apa jadi pada Imam Malik? Imam Malik kena sesah 3 suku maut. Betul Ustaz Samsul? Lepas tu Baghdad diserang oleh Tartar. Betul? Masa tu orang kata, apa jadi dengan buku-buku ilmu-ilmu Islam? Dibuang ke dalam laut. Laut di Iraq nama apa? Sungai tu nama apa? Furat ke Dajlah? Furat Saya duduk kat tepi sungai Furat tu, ada kapal makan-makan kan. Luas. Dia punya, walaupun nama sungai, tapi dia luas. Dia boleh bawa hanyut kita, marah juga. Tapi saya nisbah zaman dulu. Dikatakan sampai sungai tu, ayak dia bertukar jadi hitam. Pasal apa? Dakwah. Dia orang ni, dia jajah negara orang, dia pemusnahkan ilmu orang. Tapi apabila Allah mentakdirkan dunia Islam ni, kita kata sunnah memerintah,
Bible satu pun tak dibakar. Ada sambil lah. Hang cakap lah, New panggil? Testament. Lagi satu Old Testament. Bahkan dalam Mausu'ah, ensiklopedia dikatakan tarikh Baghdadi ke, tarikh Tabari ke, Mausu'ah cerita, Mausu'ah ni Melayu panggil apa? Ensiklopedia. Saya tengok rumah pakcik. Apa nama ensiklopedia tu? Praetinium. Britannia. Tu dia jilid macam ni. Tebal lagu tu. Dahsyat otak pakcik asyik. Oh ya Allah. Dahsyat, boleh ingat semua. Pakcik duk buka, alamak, pening kepala. Ni bukan alamak, alapa tu. Satu Bible tak dibakar, satu buku Mu'tazilah tak dibuang, hatta buku-buku tulisan Syiah duk ada sampai lah. Kenapa ulama kita, ulama sunnah kita tak bimbang terhadap penyebaran ajaran sesat macam mana ajaran sesat bimbang pada kita? Dia masuk-masuk, apa Mu'tazilah buat? Hapuskan tulisan sunnah. Apa tentera Tartar buat? Bakar semua buku-buku yang besar ni. Tapi apabila Islam memerintah hampir 1000 tahun dunia ni, dalam Mausu'ah kata, tak ada satu Bible dibakar. Kenapa? Sedangkan confirm benda tu tak betul. Kita patut-patut dalam dunia ni penuh dengan buku Ahlus Sunnah saja. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis terutama hadis palsu kena dihimpun, dibakar. Tak ada satu ulama buat demikian. Kerana mereka tak pernah gentar. Kerana ilmu, kita bukan bercakap tentang buku orang. Kita bercakap orang nak main cakap dengan kita tu apa benda dia nak cakap. Kita nilai yang tu. Kata Imam Ibn Qayyim, setahu aku selama Syekhul Islam hidup, satu soalan Syiah dia jawab dengan satu tajuk yang jadi satu buku. Depa buat satu soalan, dia jawab satu buku. Maka tak banyaklah soalan yang depa bagi. Bila dia meninggal, depa berani keluar rujukan depa dan tak ada satu buku dibuat untuk jawab apa depa kata. Ya ikhwan. Kenapa kita tak takut? Sebab kita tak peduli siapa cakap depan kita. Kita nak dengar dia cakap apa. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Ihya, keluarkan daripada Khawarij ni orang yang paling cerdik yang berada. Berkeluar dia datang bercakap dengan aku. Aku tak mau yang paling bodoh, aku mau paling cerdik berkeluar dia. Dia tak arah dia pun kena tangkap. Kenapa? Kerana agama ini bercakap di atas dasar hujah. Ya. Pasal tu kita bercakap atas dasar hujah. Pasal tu dia kata ke saya, aku tak takut hang cakap walaupun hang tak ada qualify. Yang penting masa hang cakap apa, yang tu aku takut. Maka masa hang cakap aku duduk menafas. Aku duduk menafas. Tapi lama-lama aku monitor, aku yakin. Jadi walaupun saya kosong, dia apa ikhwan, dia master hadis. Ustaz Allah punya pengajian, apa ikhwan? 8 tahun di mana? Karachi. Di mana? Jamiah Islam Abu Bakar. 8 tahun. Masa itulah dia mengaji dengan Ustaz Ali. Masa tu Ustaz Ali dah apa itu? Orang putih kata apa? Senior. Ustaz Ali kita ni senior. Dia main, dia buat bodoh kita ni. Allah. Saya kata kat Ustaz lah mengaji apa? Mula dengan Ustaz Ali, dia kata mengaji nahwu saraf. Tok guru kita ni, tok guru nahwu saraf. Jangan main. Kalau Quran tak ada baris, dia boleh baca. Selamat datang paman. Betul. Lepas tu 8 tahun. Di situ dia asal daripada Masriah kita sini kan. Ustaz apa nama? Allah maghfirullah. Ustaz Salahuddin Masriah. Lepas tu dia pergi ke sana 8 tahun. Di sana dia bachelor, buat bachelor habis balik. Lepas tu dia lagi satu bachelor dia buat di Iraq dalam Usuluddin wal Fikru Islami. Usuluddin dan pemikiran Islam. Buat. Lepas tu dia buat master dia dalam hadis. Selesai master dia semua selesai lah hadis. Masa saya nak balik, dia buat PhD. Siap dia punya apa kita panggil? Yang nak bentang tu kan. Cuma masa tu Amerika sudah attack Iraq.
Masa tu dia ada, saya pun ada sana, tapi saya nampak bom tu main, saya belah. Tunggu lagi silap banyak. Sahabat, pengalaman saya dengar bom kencing dan seluar, sahabat. Kencing. Jangan main pasal, sahabat. Hampa tak tahu jihad, hampa jangan cakap lah pasal jihad. Saya pengalaman tengok tu, tengok seluar basah. Bukan kot depan, kot belakang, kot depan. Sahabat tahu bom di Maljak tu, bom dia pakcik. Saya pergi setelah 2 tahun peperangan tu berlaku. Tapi tempat tu kena bom, dia punya sarung bom tu. Sarung sebom tu pakcik dari sini ke sini. 1, 2, 3. 3 ni. 4 segi kan 3 ni. Kolongsong tu. Dia Maljak ni bawah tanah. Dia dinding dia buat daripada besi. Setebal macam tu. Besi tu jadi macam keropok lekor goreng. Keropok goreng. Mayat lekat di dinding kepala orang. Hari saya pergi tu pakcik, hanyap. Tapi dia biar lagu tu mayat, dia kutip sisa-sisa darah biar dalam tu. Saya masuk dalam tu, rasa macam tak ada lutut. Kita pula masuk dalam tanah, duk tengok, betul-betul macam masuk rumah hantu. Itu tak tengok perang betul. Kereta semua di Iraq, Mercedes ke BMW, semua cermin retak. Pasal apa? Bila bom jatuh, di sana, balik sana, kita belah Tanjung, cermin retak. Kereta cantik-cantik, semua kereta import kan, cermin retak. Cermin dia nak duduk belakang pun tak syok. Gegaran dia pakcik. Bayang pakcik orang yang duduk perang, yang dia duduk cerita tu, Hapachi mai kat depan. Tak apalah, saya ambil lah bagi ustaz, saya ma'asalamah balik lah. Tak ada apa pun, saya balik, janji boleh balik. Ya subhanallah. Dia tahu kedudukan saya, dia tahu saya mengaji cakap mana, semua dia tahu. Sampai hari ni dia nak ganding juga dengan saya. Kalau orang tanya apa qualify saya ada, saya nanti turun pelan-pelan aku tu. I don't have any qualify. Tetapi benda yang dia ajak dengan saya apa dia? Jangan nilai orang, tapi nilai apa dia cakap. Jangan tengok orang bercakap, tapi dengar apa dia cakap dan nilai. Ya. Saya rasa itu lebih mematangkan kita. Daripada kita tanya, cuba saya mengajak lagu ni, Agus kata ustaz, tadi hadis ustaz baca silap. Agus, apa qualify you ada? Berapa sunawi? Bila saya nak dapat kebajikan? Agus, saya kena dengar lah apa Agus cakap. Betul ke? Baris tak kena. Simple saja. Jadi kadang-kadang orang duduk dengan kita ni, tadi saya tanya Kak Benan, Melayu panggil apa? Saya belajar daripada Siti Salwa, satu word orang putih. Nama dia apa tahu? Allahumma salli ala Hero Angsang Song. Hero apa? Angsang Hero. Hero Sang Hero apa? Angsang Hero. Melayu panggil apa sahabat Rahab tadi? Hero tak didendangkan. Alamak. Saya tak dapat mengerti lagi lah. Tapi tadi Benan duk bagi sedikit informasi tu. Wow. Saya duduk di sini, saya cakap pompang. Orang tak nampak siapa ambil gambar. Inilah Angsang Hero. Is it true? Okay. Di belakang Angsang Hero ni ada lagi Angsang Hero. Siapa dia? Siapa yang wakah kepada kita set ambil gambar ni? Dia pun lagi Angsang Hero. Betul? Betul. Orang yang wakah ni pula, siapa orang yang bagi motivasi kat dia tu? Dia tu lagi Angsang Hero. So orang nampak saya cakap Al-Fadhil pakai sorban. Alamak, semua boleh beli benda ni, bukan tak boleh beli. Pakai jubah. Oh, Al-Fadhil bercakap. Tapi siapa manage dewan ni? Siapa yang bayar bil ni? Siapa yang set lokasi semua ni? Siapa yang nak bagi cantik-cantik semua ni? Hero ada, dewan ada. Orang ambil gambar tak ada. Orang ambil gambar ada, dewan ada. Hero pula tak ada. Semua ni mai. Al-Fadhil tak mai.
Apa dia pergi ikut Ustaz Nan pergi lumut? Punggah. Punggah. Yes. Bermakna di belakang kita ada angsang hero. Di belakang angsang hero ada lagi. So if we can look at all of this apa? Bukan Disney, potret keseluruhan ni, kita mula akan kata la haula wala quwata illa billah. Bukanlah kerana kederat saya di sini saya boleh baca kitab. Kenapa? Saya belajar dengan Ustaz Abu Bakar Sharif. Saya kenal hadis kerana berkat Ustaz Abdullah Iraqi. Saya kenal hadis sikit lagi ke dalam berkat dia yang heret saya pergi ke Iraq. Masa saya duduk pakai serban 2-3 lapis dulu, jalan mana pun dengan tasbih. Dia kata lagi hang tak pergi Iraq, hang tak jadi orang, dia kata. Saya kata kami naik motor pakai serban, masa motor naik tu dua-dua pakai serban. Dua-dua pakai serban, tak jadi orang lagi. Dia kata dah hang kena pergi Iraq juga. Hang tak boleh duduk kat sini. Pergilah tengok ilmu dibahas ke mana. Jadi kalau saya boleh cakap apa-apa sekalipun, bermakna angsang hero di belakang saya Tuan Guru. Dia bawa saya kena Syekh Maulud. Di belakang dia ada Syekh Ala, ada Syekh Sattar, ada Syekh Maulud, ada Syekh apa itu Syafi'i Saghir, apa dia panggil, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris. Di belakang kita akan ada. Yes. Kadang-kadang ada benda yang saya sibuk, saya tak dan tengok, saya akan call Ustaz Nan. Ustaz Nan boleh tak tolong tengok kat saya? Dalam kitab ni dia kata apa? Ada pergi rumah dia, di masjid dia ada library dia kan. Di rumah dia, rujukan dia semua Arab. Semua Arab. Dia mengajak dia baca kitab Melayu. Rujukan dia adalah Arab. Cuma dia tak ada bini Arab je. Lain semua dia bagi nasihat. Atau pergi ke Tuan Guru kita Abdullah Iraqi, semua rujukan dia Arab. Tak ada Melayu. Jadi mereka tumpukan ilmu, dia bagi pada kita. Jadi saya duduk macam ni, saya tak boleh katalah saya ni stand di atas saya punya stand. Bermakna kiri kanan saya menumpang. Is it true Pak Cik Tok Mat? Are you agree with me? Yeah. Siapa kata dalam lagu dia, kita ni pendatang? Persis Kapita. Kita ni pendatang kan? Yeah. Ada lagi satu lagu Sudiman. Bukan Sudiman. Saya lupa tajuk lagu tu, saya lupa penyanyi dia, dan saya lupa lirik dia. Dulu saya lupa. Tapi macam apa itu, seorang yang itulah, tak apa, nanti saya cuba ingat balik. Jadi penulis ni nak kata apa pada kita, ikhwan? Penulis dia bagi tahu pada kita kenapa kita dapat pemimpin yang jahat. Kerana kita yang pilih dia. Kita yang letak dia kepercayaan. So pemimpin jahat ni naik, dia tak adil dengan kita kerana kita lah. So kalau kita nak pemimpin tu berubah, kita ubahlah diri kita. So next pilihan raya, election, so pastikanlah cari yang baik-baik lah. Maka dalam konteks ni, imam kita ini, Imam Ibn Abdul Aziz Al-Damshiqi, dia jawab dalam konteks tu, kalau kamu lawan mereka ketika itu, kemampuan mereka sangat berat atas kamu, jangan lawan. Dan kalau kamu sabar, tentulah Allah tak akan mensia-siakan ganjaran pada kamu. Apabila rakyat ingin selamat, Pak Cik Bari, saya rasa boleh sampai hajat kita habis. Apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman itu juga. Itu simple. Itu daripada 129 Al-An'am tadi. Allah kata, dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim menjadi pemimpin bagi sebahagian orang yang zalim yang jua. Kenapa? Atas usaha mereka. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala berkata, penjelasan di atas sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab. Karena itu agar umat ini selamat. Satu, apa kita kena buat? Hendaklah kaum muslimin bertaubat pada Allah Ta'ala. Dua, hendaklah mereka memperbaiki akidah mereka.
3, hendaklah mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada seorang da'i berkata, da'i ini bermakna pendakwah. Dia kata, aqimu daulatal islami fi qulubikum taqum lakum fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam di dalam hatimu, nescaya akan tegak Islam di negaramu. So, cakap mana kita boleh bersetuju? Tengok, Udin bersetuju. Ustaz ulang balik. Dia kata, tegakkan negara Islam dalam hatimu, dalam diri kita, nescaya Islam tertegak dalam negaramu, di atas bumimu. Udin setuju tak? Kita bagi Islam masuk dalam diri kita, kita amal dalam keluarga diri kita, barulah kita buat lagu tu, kita satu unit. Orang lain buat lagu tu dah jadi 2 unit daripada masyarakat tu. Kalau satu kampung buat lagu tu, kalau satu negeri buat lagu tu, Islam orang akan nampak. Jadi Udin bersetuju tak dengan apa kita kata, apa ini pepatah ini? Setuju? Bapa Udin setuju tak? Itu apa itu? Ketak ke setuju ke? What is it? Setuju. Untuk menghindarkan diri dari kezaliman penguasa, bukan dengan cara menurut sangkaan sebahagian orang. Ini penulis dia nak bagi tahu hak dia, kecenderungan dia. Macam mana? Sebahagian orang itu iaitu dengan demonstrasi, memberontak, mengangkat senjata, ataupun dengan cara kudeta. Agus, what is it? Rampas kuasa. Betul. Wow. Tadi saya tanya ke Agus santet, saya ingat santan. Agus bagi tahu santau. Silap, maafkan saya Agus. Saya ingat Indonesia panggil santet, kita panggil santan. Rupanya santau. Wow, jauh berbenar ya. Kerana demikian itu termasuk bid'ah. Demonstrasi bid'ah, memberontak bid'ah, angkat senjata lawan bid'ah, kudeta pun bid'ah. Dan menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Dia kata bercanggah dengan nas yang suruh ubah diri kita. Kerana itu harus ada perbaikan kaedah dalam pembinaan. Dan pasti Allah menolong hambanya yang menolong agamanya. Itu pandangan penulis kita. So kita nak agree tak agree atas kita lah. Firman Allah Ta'ala dia kata, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sahabat boleh fikir sahabat. 1442 Hijrah. Betul? Masihi 2021. Masihi ke depan sikit Kita 1442. Sahabat boleh bayang sahabat. Ketika Nabi keluar dakwah. Ni yang macam kita duk ambil gambar hari ni, langsung tak ada. Media apa? Elektronik ni, teknologi ni tak ada. Okeylah, Nabi ke kita 1000 tahun, ambil ke Nabi Ibrahim. Orang yang mula Tuhan kata wa'adzin fin nas bil hajj. Apa dia? Serulah manusia untuk buat haji. Dia, Ismail, keluarga dia Hajar. Dia kata, kalau dia nak kata wahai manusia mai haji, suara dia takat dinding Kaabah tu aja. Tapi kita boleh fikir apa cik, seruan haji sampai kat kita hari ni, sampai kiamat. Tak ada kemudahan-kemudahan asasi ni. Allah angkat dakwah dia. Ya, pasal tu kalau kita boleh renung macam tu, kita akan jadi insaf. Allahu Akbar. Dakwah ini benar-benar di tangan Tuhan. Pak Cik, saya nak beritahu kepada Pak Cik, kalau Pak Cik setuju dengan saya, zaman Pak Cik,
zaman dulu saya punya fikir sekitar 80-an lah yang saya sedar lah pakcik. Jenis ceramah-ceramah dia pakcik. Masa tu saya ingat yang besar ni tu pun tak ada lagi. Ada, dia bukan CD, dia besar ni. Video panggil. Yang kita bubuh seketui. Kan? Tak semua orang ada. Kaset jenis. Kan? Masa tu saya nak bagi tahu. Kita dengar ceramah siapa nak mai? Tuan Guru Nek Aziz nak mai. Di mana? Dalam macam rumah Pak Amit dulu. Kita naik kat belakang tu. Bukan rumah Pak Amit, mana pun 1,000. Yang jalan tepi kubur tu, dengan hutan-hutan tu, situlah Tok Guru mai. Siapa mai? Tok Guru Jadi mai. Kita ni pak cik dalam radio memang tak ada lah. Semua ni tak ada. Siapa beritahu pada kita? Mulut ke mulut. Okay? Kita pi dengar live. Kita nak beli ceramah kaset, kita pun tak ada. Nak radio, nak pasal kita pun tak ada. Tapi kita pi dengar. Saat ni dengar macam mana pula? Sahabat ingat zaman kalau saya sebut nama ustaz-ustaz dulu, tuan guru kita Ustaz Yusuf Ismail USM. Pakcik ingat? Ustaz Majid yang dia pernah conquer media dakwah dulu. Siapa tak kenal Ustaz Ghazali Din Merbuk? Allahu Akbar. Jangan buat pasal. Saya simpan kaset dia sampai lah. Di antara mula-mula saya keluar dakwah dulu, kaset yang banyak saya dengar, kaset Ustaz Ghazali Din. Macam mana pidato. Oh, dia punya pidato dahsyat. Sampailah suara dia tak ada dalam YouTube. Pasal zaman tu tak ada lagi apa. Saya dapat tu daripada Pak Amit. Masa tu Ustaz Ghazali Din main ceramah di masjid dalam ni. Saya dapat ceramah yang masjid bahagian dalam. Dia main ceramah. Cara nada dia angkat, dia daripada Gajah Mada. Oh dahsyat. Pidato dia Agus pernah dengar seorang pendakwah Indonesia dipanggil pendakwah da'i sejuta ummah. Balik pergi type nama dia Zainuddin MZ. Antum kalau dengar dia cakap duk lagu ni kita. Dia angkat perasaan kita tu dalam dia punya. Tak apalah isi ceramah tu dia punya pasal lah. Tapi saya nak cerita tokoh pidato. Zainuddin MZ. Kepiah dia macam Agus pakai songkok tu. Satu selendang dia pakai. Bicara heart to heart. Dahsyat. Time tu Ustaz Ghazali Din tak ada. Tapi berlaku gelombang kebangkitan Islam. Masa tu orang nak mengaji. Muka mereka tak dirakam. Masa macam mana dakwah tu sampai ke kita? Allah mengangkat agama dia. Ya ikhwan. Allah mengangkat. Pasal itu di sini Tuhan kata apa? Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah akan tolong siapa yang tolong agama dia. Ya, siapa tolong agama dalam hati ingat nak tolong agama, berjalan di atas prinsip agama, Tuhan tolong dia. Zaman tak ada rakam-rakam ni dua, Allah angkat nama dia. Datang pula zaman rakaman ni ada. Ni hari ni lah tekak ambil video. Lagi 10 tahun kita nak tahu apa pula nak main. Orang nak rakam macam mana? Itu di Jepun, mereka buat apa? Ustaz tu duduk di rumah dia di sana, di tempat universiti kan. Depa yang tak main ni, gambar ustaz tu seketul main dalam rumah depa. Dia angkat tangan semua sebiji. Gelombang tu main. Penceramah duduk dalam rumah masing-masing. Jepun dah buat. Ya. Sikit hari lagi Dewan Center pun orang tak perlu lah. Ustaz pergi bercakap atas Taman Rimba, masuklah semua rumah. Ya subhanallah. Allah mengangkat agama dia. Pasal apa? Innallaha qawiyyun aziz. Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan agar menasihati ulil amri dengan cara baik
serta mendoakan amir yang fasik agar diberi petunjuk untuk melaksanakan kebaikan dan istiqamah di atas kebajikan, kerana baiknya mereka bermanfaat untuk dia dan rakyat. Ini masalah pemimpin. Sebab mereka ada benda besar, model besar. Mereka boleh buat baik ni dalam yang luas. Kita ni, wilayah kita ni kecil. Kecil. Imam Barbahari rahimahullah wafat pada 329 Hijrah. Dalam kitab dia Syarah Sunnah berkata, jika engkau melihat seorang yang mendoakan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah dia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu. Namun jika engkau melihat seorang mendoakan kebaikan seorang pemimpin, ketahuilah dia termasuk ahlu sunnah, insya-Allah. Ini benar dan mereka bercakap dalam konteks mereka. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, jika aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku tuju kepada para pemimpin. Ia ditanya, wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut. Dia berkata, apabila doa itu hanya aku tuju bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat bagi diriku. Namun apabila aku tujukan kepada pemimpin dan ternyata pada pemimpin berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Betul lah dia cakap? Betul lah. Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan bukan keburukan, meskipun dia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat, kerana kezaliman dan kejahatan akan kembali pada diri mereka sendiri, sementara apabila mereka baik, maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakan manfaat dari doa itu. Subhanallah. Baik ikhwan, takat ni apakah pelajaran besar kita boleh ambil daripada tajuk kita bincang? Nanti antum buatlah nota apa yang antum boleh dapat. Tapi saya nak bagi tahu satu, daripada pelajaran ni ada satu fiqh, ada satu fiqh kita dapat. Ada satu bentuk kepahaman dan kaedah kita dapat. Iaitu apa dia? Apabila kita berurusan dengan kezaliman, kalau kita rasa benda tu zalim, contoh dalam konteks kita cakap ni pemimpin dengan rakyat. Apabila kita duduk dalam satu suasana, kita rasa kita berhadapan dengan kezaliman, apa sunnah ajak pada kita? Pertama sekali fikir, kita nak melalui kezaliman itu dengan cara paling hikmah, bukan cara menambahkan kezaliman. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Apa yang kita nak kata? Apa yang kita nak buat? Kita kata doa, insya-Allah kita buat doa. Bila kita nak settle benda itu, seperti kata orang tua-tua, menarik tepung dalam rambut, jangan berselerak. Maafkan saya, menarik tepung dalam rambut, menarik rambut dalam tepung. Tepung jangan bagi berselerak, rambut jangan bagi putus. Dulu saya tak apa percayalah ni, tapi bila saya renung, telah ku renung dalam kitab, kan? Makin ku renung, makin berdetuk detab. Saya boleh agree lah. Artinya, bila satu benda mai pada kita, pertama kita jangan fikir nak bermusuh dengan benda tu. Fikir how to settle. Awak bisa? Soft ke sauce? Soft. Oh, yang sabun basuh baju soft tu yang settle lah tu. Oh, bukan lah. Nanti panggil soft juga kan? Oh, SOFT. Soft. Maafkan saya. Yang ni? Soft. Oh, soft. How to settle. Yang penting bukan kesalahan akidah pun. Sikit-sikit lah. Tu langsung lah. Okay lah. Okay. Bila kita berjumpa, kan kebanyakan bukan kata kita, kebanyakan kita manusia. Kita kata based on kita punya soul and heart and soul. Kita bila dengar sesuatu benda buruk, kan emosi kita terganggu. Pertama akan ada dalam fikiran kita marah, tak puas hati, dan kita akan diganggu oleh emosi ketika nak settle benda tu.
Kita secara apa sekalipun, kita akan berpihak ke satu pihak, kita akan musuh satu pihak. Belum settle lagi, kita dah ambil perangai tu. Tajuk yang kita belajar ni, dia tak bagi lagu tu. Bila kita dengar keburukan pemimpin, orang yang cerdas pada kita, jangan buat musuh dia dan jangan berpihak pada orang bawa berita. Kita kena ada apa? How to solve this problem. Supaya kebaikan balik kepada orang yang bawa, kebaikan balik kepada orang yang dikatakan. Kita jarang ada sikap ni. Kita selalu emosi akan terganggu. Maka fiqh yang kita belajar ni apa dia? Dia ajak kepada kita settle. Kalau kita nak settle, kalau kita tak mau campur urusan, kita jangan pukul gendang bagi orang benci pemimpin lebih, dan kita jangan pukul gendang bagi kawan ni benci pada pemimpin, pemimpin pula benci pada dia. Tak payah. Kalau kita nak soft, jangan benci. Jangan masukkan kebencian itu sebagai tali yang pertama kita pegang untuk settle. Kita tak akan boleh settle. Akhirnya, lama-lama kita akan benci pada siapa pun jadi pemimpin. Kita akan jadi lama-lama last kali kita akan kata mai siapa apa aku tak percaya. Tidak. Kita kesalahan satu pihak, kita tak hukum pihaknya lain. Ada ustaz-ustaz yang karut? Ada. Ustaz-ustaz karut sampai orang kata aku maaf ustaz ni semua aku tak pandang. Semua ni gorga betul. Ada orang cakap lagu tu. Tapi betul ke cakap lagu tu? Ada tak ada mak bapak yang jahat? Ada. Ada tak ada orang jantan jahat? Ada. Ada tak ada orang perempuan jahat? Allah abang ni kata tak ada. Baik, kita orang jantan kena tipu dengan orang perempuan. Atas itu kita buat keputusan pada aku perempuan semua tak guna. Betul ke? Kita jumpa dia, kita tak jumpa orang lain lagi. Dia pula jumpa satu hero manakah? Hero tu sudah ranjau dah. Dia kata nama kata jantan aku tak percaya. Betul ke? Jantan yang baik, yang macam duduk dalam dis ni. Dis sini bukan ke sini, semua ke sini. Tak ada ke yang baik? Tak ada ke yang baik? Saya jumpa kawan kita menangis risak-risak. Nangis, pegang tangan. Please Ustaz, tolong saya macam mana nak buat. Pasal bini dah ranjau dia. Benar boleh bayang sampai jantan boleh menangis macam mana perempuan tu buat. Ini memang black metal betul. Keras hati jantan. Alah, hati jantan ni keras mana apa macam kerak nasi. Kan orang rendam. Lembut lah kita. Agus senyum apa? Ya. Jadi atas itu ada pemimpin ranjau kita, ada. Atas itu kita kata pemimpin semua tak guna, ada. Ada pemimpin yang baik. Sampai hari ni orang sebut nama Tok Guru Naik Aziz, apa orang kata? Rahimahullahu ta'ala, rahmatullah alaih. Walaupun tak banyak dia boleh bagi, tapi orang puas hati dengan saksiah dia. Tapi ada juga ranjau, ya ranjau. Tapi bukan semua. Mak bapak yang zalim dengan anak-anak ada. Atas itu anak-anak nak kata mak bapak ni semua tak guna. Tak boleh, dia akan jadi mak bapak juga satu hari. Maka karena itu, apa jadi masalah? Bila jadi satu masalah pada kita, ingat ayat 80 daripada surah Al-Isra. Jadikan dia doa kita. Bila kita berada dalam dilema, baca doa ni. Allah ajak kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqa waj'al li min ladunka sultanan nasira. Baca doa ni. Macam mana nak settle? Apa doa ni kata? Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin. Tuhan, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Kadang cara kita masuk tak betul. Pasal apa? Nabi kata pada hakim, Nabi kata hakim ada 3 kan, al-qudah thalatha. Lepas tu Nabi kata 2 hakim, qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. 2 hakim neraka, 1 hakim dalam syurga. Kan? Lepas tu apa Nabi kata? Hakim yang dengar sebelah dan kurang berilmu. Masalah dia apa?
Hakim yang benar, dia dengar dua-dua belah. Dia timbang dengan ilmu. Kita kadang, problem, kita tak masuk dengan masuk yang benar. Kita dah masuk, tapi cara kita masuk tu tak benar. Kita pun tak tahu tak benar. Kita apa cerita pun kita based on cerita. Based on apa dia? News yang sampai. Quran ajak kita, Rabbi Tuhanku, kalau aku nak masuk dalam satu-satu keadaan, masukkanlah aku dengan benar. Aku tak tahu benda tu macam mana, kau yang tahu. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau kau nak keluarkan aku, keluarkanlah aku cara benar. Ramai orang keluar daripada satu keadaan meninggalkan bekas pada orang. Dia tinggal satu keadaan, dia pergi pada satu keadaan, dia tinggal parut dekat orang. Dia bagi luka, tapi dia tak sedar, tapi dia bagi luka orang. Quran ajak kepada kita, katalah wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau aku keluar daripada satu suasana, bagi aku keluar dengan caranya benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah kepada aku daripada sisi engkau sultan yang nasira. Bagilah kepada aku sultan, ya Allah, kekuasaan yang dapat menolong aku. Bagi kepada kita kemampuan yang boleh tolong kita untuk kita duduk dalam satu-satu situasi. Melihat, mendengar dengan duduk dalam situasi itu tidak sama. Kita kata, pasal itu orang Melayu kata apa? Berat lagi mata memandang, berat lagi baunya memikul. Pakcik Din setuju? Ya. Pakcik pernah dengar ada satu cerita. Orang kata lembu punya susu, sapi dapat nama. Pernah dengar cerita itu? Perumpamaan kan? Kalau saya tanya sahabat Roy, apa beza sapi dengan lembu? Perbezaan dia hampir tipis. Hampir tipis. Pasal itu antara susu lembu dengan susu sapi tak dapat dikenal. Kan? Tapi antara sapi dan lembu, ada satu binatang yang memang berjasa betul, tapi orang tak kenal dan tak ada peribahasa kat dia. Peribahasa dia semua jahat. Rebau. Kita makan padi, siapa punya jasa? Jangan cakap ni kubota lah ni semua, jangan duk cakap. Orang makan nasi sejak zaman bila? Zaman hang tua. Kubota apa ada Abang? Siapa yang duduk gemuk tanah? Rebau. Tarik. Lembu tak mau. Lembu takkan buat kerja tu. Lembu tendang tuan dia kat belakang. Rebau dengan tanduk dia pergi lagu tu. Dia jalan. Dia benarkan burung yang bertinggi atas kepala dia. Dan antara sembelih lembu dengan sembelih rebau, pengalaman saya sembelih rebau lagi senang. Cuma rebau kita takut pasal dia besar. Tapi rebau tak ada sejarah tanduk orang lagi. Kalau rebau tanduk orang, kawan tu memang dahsyat betul. Yang kena tanduk tu memang kacau rebau betul. Lembu ni kita, dia punya ni, dia macam ni kan? Kita susah. Rebau ni dia padat. Padat ni. Sekali pisau pergi, dia prompt masuk ke dalam. Rebau ada susu. Ya. Tapi orang tak pernah beritahu. Semuanya orang kata balok macam rebau. Pasal apa? Masa dia pergi tu, rebau lepas dah tenggelam tanah. Rebau relax, dia kata balok liat macam rebau. Sedangkan rebau punya kena pukul, kena maki. Orang malu nak panggil dia rebau, orang panggil awang. Lembu senang-senang je up. Orang buat kelang susu, lembu boh. Rebau orang marah. Sedangkan rebau itu adalah sang sang sing-song hero tu. Angsang hero. Angsang hero rebau. Ya betul ikhwan. So inilah pekah yang kita belajar. So from now 2021 ni, betul kan sahabat Zainal? 2021 ni kita ambil pekah ni apa dia? Cuba settle apa problem, jangan cetuskan permusuhan. Jangan cetuskan. Bagi jadi baik. Inilah kita belajar daripada fiqh ini. Insya-Allah panjang umur sihat badan. Ini panjang sikit ikhwan. Tajuk yang kita akan jumpa ni panjang betul ni ikhwan. Saya akan cuba bagi jadi satu kuliah juga. Sebab saya fikir boleh habis dalam tahun ni sahabat, insya-Allah. Memang boleh habis, saya confirm.
iaitu Ahlus Sunnah melarang memberontak kepada pemerintah. Apakah maksud dia pula? Itu kita akan tengok. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta